Assalamualaikum, selamat pagi. Diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi Masila. Selamat pagi Fariha. Hari ini dah 28 Jun. Hari Isnin bersama kita dah di penghujung bulan Jun, diam tak diam. Walaupun kita berdepan dengan fasa demi fasa yang kita lalui kawalan pergerakan, tapi hari ini sepatutnya berakhir kan. Dan difahamkan juga akan diterus disambung. Jadi dikatakan kalau PKP kali ini kita akan berada dalam fasa pertama kawalan pergerakan Pelan Pemulihan Negara. Kita panggil fasa pertama PPN. Pelan pemulihan. Bukan sebab hari ini sepatutnya berakhirnya fasa PKP tersebut, tetapi akan disambung. Nanti perinciannya akan diberikanlah mungkin hari ini ataupun esoklah. Beberapa perinciannya akan dibawakan kepada anda semua. Tapi kita bercakap mengenai PKP ni kan, Fariha, kan saya pasti ramai orang sebab kita dah terbiasa daripada tahun lepas lagi dan berada dalam fasa tempoh PKP ni. Bagaimana kita ingin mengisi masa yang ada di rumah bersama anak-anak dan sebagainya, ataupun bagaimana kita mendepani situasi bekerja daripada rumah. Dan saya percaya kita sekarang ini sebab banyak masa yang terluang. Jadi apa saja yang kita lakukan ni pastinya akan kita buat ni untuk mengisi masa lapang dan juga mengisi kekosongan hati kita. Betul. Kan sekarang ni saya percaya ramai daripada kita ditemani dengan TikTok dan sebagainya kan. TikTok tu sekarang ni macam membawa kita kenal orang begini. Kita walaupun dalam keadaan kita tak boleh keluar kan. Jadi TikTok ni membawa kita kenal seseorang dengan lebih dekat tentang keunikan dan juga kelebihan sesebuah cerita itu. Betul. Dan ini yang kita nak kongsikan pada pagi ni. Ya, kita nak bawakan kepada anda mengenai keunikan. Okey, dalam pada kita melihat media sosial kan, yang banyak sekarang ni TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Banyak sebenarnya yang kita boleh pelajari, benda-benda baru yang kita boleh ambil tahu ataupun perkara-perkara yang sebelum ni kita tak perasan dan kita tak tahu ada, rupa-rupanya ada. Daripada medium sebeginilah sebenarnya yang kita dapat pelajari benda-benda baru. Dan hari ini kan seperti yang Fariha katakan, kita nak bawakan kepada anda perkongsian yang cukup menarik sekali di TikTok juga kan. Kita tahu cerita ini tular melalui TikTok. Ini berkenaan dengan anak istimewa. Mereka ini berdepan dengan kondisi albino. Kita saksikan dua. Ini antara yang tular sebenarnya. Dan membawa kita berkenalan dengan mereka. Dia bukan kembar empat. Yang ni je kembar. Yang ni dua kembar. Yang nombor satu albino, yang albino ada. Albino nombor satu, nama Adam. Nama apa? Adam. Adam. Ini nombor dua, nama apa? Azim. Azim. Ini nombor? Kembar mana so? Nombor tiga ni, nama apa ni? Nama apa? Apa? Abel apa panggil? Aimee. Nama. Aimee. Ini nama? Atu. Ucu apa panggil? Amiru. Amiru. Okey, itulah. Nak tengok part 3? Komen okey? Bye-bye. Bye-bye. Comel tu je kan. Itu antara keletah mereka. Mereka ini sebenarnya berdepan dengan kondisi albino. Kita tahu bahawa albino ini di mana seseorang itu dilahirkan tanpa pigmen sempurna, pigmen yang sempurna dalam tubuh. Maknanya melanin sepatutnya jumlah dia ada satu jumlah yang normal. Kan, tapi melanin mereka tidak normal dalam badan. Jadi sebab melanin ni dia memberi warna kepada mata kita, kepada rambut kita, kepada warna kulit. Tapi disebabkan jumlah tersebut, gen tu tidak dapat menghasilkan melanin tu dengan cukup. Jadi itu yang menyebabkan mereka berdepan dengan kondisi ini, albino. Kita lihatnya istimewalah berbanding dengan kanak-kanak yang lain kan. Dan saya ada juga membaca bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada mengatakan bahawa 1 daripada 17,000 orang akan diserang albinisme ataupun albino ini. Dan kan kita nak kongsikan kepada anda lah mengenai perkongsian kanak-kanak yang 4 orang ni, adik-adik yang comel ni. Kita nak bersama dengan ibu mereka dan juga harap-harap mereka dah ada bangun pagi lah bersama kita hari ini. Kita nak bersama dengan Puan Suzita Zakaria. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi apa tu? Iya. Mana lagi 2 orang? Dua je. Dua lagi tidur. Tidur lagi. Okey, mungkin Puan Suzita boleh kenalkan yang ada bersama dengan kami pagi ni. Yang bangun awal ni, pukul berapa dah bangun ni? Hak ni kembar. 4 tahun. Ni nombor 6 dengan nombor 7. Abang dia tu tidur lagi. Oh, ni Amirul dengan Aiman lah ni. Ni Aiman dengan Amirul. Okey. Aiman Amirul bangun pukul berapa? 4 tahun banyak. 4 tahun. Itu umur 4 tahun. Bangun pukul berapa bangun? Bangun tidur pukul berapa? Bangun pukul 6.30. Alhamdulillah. Okey, Puan Zita.
Sebab video berkenaan dengan anak-anak puan ini dah ditularkan oleh sepupu. Ini sepupu kat sebelah tu kan? Jadi video tu mendapat perhatian ramai juga. Ramai kata, comelnya mereka ini kan, sebab ada setengahnya yang memberi gelaran mereka ni, anak Mak Saleh, anak Mak Saleh. Jadi mungkin berdasarkan daripada video yang tular ini, bagaimana sebenarnya membawa satu perubahan tak? Maknanya respon orang ramai bila mereka ingin mengenali lebih dekat berkenaan dengan anak-anak Suzita. Yalah, sebenarnya Adik Faisal ni dia masuk dalam TikTok dia sebenarnya saja-saja. Petang kita kata santai, tak ada aktiviti apa, jadi kita masuk. Jadi tak sangka lah kan, bila masuk je dalam TikTok dalam masa 3 hari tu kita kata viral. Saya sendiri pun terkejut lah kan. Misal kata adik-adik istimewa ni dia kata dah viral. Jadi pandangan masyarakat ni alhamdulillah lah, selepas kata viral ni boleh terima apa semua kan. Sebab dia tak ada masalah apa. Dia aktif. Dia normal macam kita kata kanak-kanak lain. Okey. Kalau macam sebelum ni, penerimaan masyarakat sebelum video ni viral kan, orang kenal lebih anak puan sendiri. Jadi sebelum ni bagaimana penerimaan masyarakat? Adakah ada sesetengah macam yelah biasanya kan kalau budak-budak kat sekolah, macam mana penerimaannya orang sekeliling tu bagaimana? Alhamdulillah ada, kita kata ramai yang bersikap positif lah kan. Lepas tu yang petang yang Adam tu dia dah sekolah dah darjah 1. Jadi dekat sekolah pun okey. Jadi dengan cikgu pun dia okey, dengan kawan-kawan dia pun okey. Dia pun suka pergi sekolah. Tu pun dia tanya bila nak sekolah mama, bila nak sekolah. Memang dia suka. Bosan dah duduk rumah Itulah lama dah duduk rumah. Puan Suzita, okey. Kami difahamkan sebelum Puan Suzita melahirkan anak keempat, kelima, keenam, ketujuh tu yang semuanya berdepan dengan kondisi albino ini, Puan Suzita memang sudah mempunyai 3 orang anak. Betul-betul. Normal. Jadi ketika mula mendapat tahu bahawa anak keempat menghidapi ataupun berdepan dengan kondisi albino ni, ketika tu bagaimana penerimaan Puan Suzita sendiri sebagai seorang ibu? Itulah selepas kita kata melahirkan Adam first time dapat albino ni, memang terkejut lah kan, sebab saya sendiri pun tak pernah tengok albino. Jadi selepas melahirkan Adam tu, doktor dah beritahu, dia kata puan sekiranya, dia kata puan mengandung lagi, dia kata puan akan dapat anak albino. Jadi saya kata, ya Allah, Tuhan nak bagi apa kan dekat saya ni, mungkin ujian. Jadi saya terima, memang saya terima. Saya kata janji anak saya sihat, alhamdulillah dah okey. Jadi saya mengandung pula kali kedua dekat Azim tu. Alhamdulillah dapat lagi anak albino. Jadi selepas balik dari hospital tu, doktor dah beritahu, dia kata puan, dia kata sekiranya awak mengandung lagi, awak akan dapat anak albino. Jadi saya ni, saya fikirlah, ya Allah, saya kata anugerah apa yang Tuhan nak bagi dekat saya kan. Jadi saya mengandung lagi kali ketiga untuk si kembar ni. Jadi alhamdulillah dapat lagi anak albino. Itulah. Kita kata ciptaan Tuhan kan memang besar lah. Betul. Kalau macam Faisal sendiri kan, macam mana boleh terfikir nak ambil video mereka berempat ni kan, anak-anak comel ni? Adakah disebabkan keistimewaan mereka, kecomelan mereka yang menyebabkan Faisal okey nak upload lah video TikTok dengan budak-budak ni? Dia Faisal ni memang dia suka dekat budak-budak. Memang dia lagipun dia tak ada adik pun dah darjah 3 4 dah yang musuh dia. Jadi memang dia suka dekat budak-budak ni. Jadi dia, kita kata tak ada aktiviti, tak ada dia pun nak viral ni kan. Jadi suka-suka. Memang Faisal ni dia minat dekat budak-budak. Lepas viral tu ramai pula yang minta video-video seterusnya. Betul-betul. Baik. Puan Suzita, mungkin kita nak tahu juga sebenarnya walaupun sekarang kita bersyukur juga sebab keadaan kondisi anak-anak Puan Suzita sihat kan. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan keadaan albino ni, apa yang menyebabkan tahap kesihatan anak-anak ni yang boleh dikaitkan dengan albino? Sebab difahamkan dari segi mata ya. Dia anak saya ni dia alhamdulillah okey dari segi makanan pun okey, kita kata aktif lah macam kanak-kanak lain lah, normal. Dia ni dari segi mata je. Dia alhamdulillah dengan matahari.
Maknanya kalau tengah hari tu memang Puan Suzita tak benarkan mereka keluar ke pakai mana? Bagi kira saya ajar lah daripada baby lagi saya ajarkan dengan matahari okey lah. Jadi dia boleh main bola pun okey lah. Okey. Maknanya mereka berempat ni bermain bola lah sama-sama lah. Memang dia petang-petang aktiviti dia main bola, main basikal. Siapa yang suka main bola ni? Aiman ke? Aiman? Mana dia? Aiman. Angkat tangan siapa nama Aiman? Siapa Aiman? Angkat tangan siapa nama? Okey. Okey. Dah makan ke? Makan 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 apa? gapo? Makan gapo? Makan gapo? Kuih gapo? Pulak. Comel. Okey, kalau macam Puan Suzita sendiri kan, kalau kita melihat bahawa Puan mempunyai 4 orang anak albino. Jadi adakah dalam keturunan sebelah keluarga kan, sebelah suami ataupun Puan sendiri yang sebelum ini mempunyai sejarah ada mendapat albino? Memang tak ada. Sebelum ni memang tak ada, kira first time lah saya yang dapat anak albino ni dari kalangan keluarga lah. Memang tak ada. Tapi penerangan doktor kepada Suzita bagaimana? Pendengaran doktor tu, yelah dia kata albino ni bukan satu penyakit lah. Dia normal je. Dia tak ada apa-apa. Cuma dia alahan dengan matahari je lah. Okey, saya ada terbaca satu artikel yang mengatakan bahawa ada satu insiden tu bila mana ada orang yang lalu dekat kawasan rumah Puan kan, ternampak anak-anak Puan sampai terbabas jadinya. Puan boleh macam mana tu? Itulah. Memang tak tahulah. Kita kata budak pada mana kan, saya sendiri pun tak kenal. Jadi bila dia lalu, dia tengok saya ni duduk main depan rumah. Jadi memang dia terkejut lah, macam teruja lah kan. First time mungkin dia pun tengok. Jadi depan rumah saya tu dia parit air, tali air. Jadi nak terbabas. Saya kata, Dek, parit air tu. Jadi dia terkejut. Oh ya ke? Dia kata malu saya. Lepas jadi dia macam dia malu. Dia corner balik motor dia tu, dia tengok lagi. Dia kata terkejut. Tengok, memang sebelum ni tak pernah tengok. Adik-adik istimewa ni. Puan Suzita, sebab anak-anak ni, sebab tadi Puan Suzita kata mereka normal kan, cerdas kan, macam kanak-kanak lain, cuma yang membezakan bagaimana warna kulit, rambut dan mata. Tapi nak tahu jugalah bagaimana, ada tak anak-anak ni macam mula-mula tanya kenapa dia berbeza. Jadi apa yang Puan Suzita beritahu pada mereka tentang keadaan mereka? Macam Adam tu memanglah bila dia pandai kecek tu, bercakap tu, memang dia ada tanya saya, Mama, dia kata kenapa rambut dia putih? Dia kata tengok budak-budak lain rambut hitam. Jadi saya kata, ya Allah, saya nak jawab apa dekat anak saya ni. Jadi saya jawab, ni ketentuan Tuhan. Saya cakap Adam, kita kata pernah ada hikmat sebaliknya, kata abang ni istimewa dari kanak-kanak yang lain. Tu je lah saya jawab. Tapi lepas daripada ada Azim tu, okey, dia pun dah faham dah. Sebab dia dah nampak adik-adik sama macam dia kan. Betul-betul. Tapi pastinya hubungan antara mereka berempat ni sangat akrab lah kan? Betul, memang dia rapat sangat. Tadi kita dah dengar nama Adam. Amirul nak dengar suara lah. Tak dengar suara lagi. Amirul kecek sikit. Kecek sikit. Amirul. Amirul suka makan apa? Hello. Okey. Hai. Amirul suka makan apa? Makan nasi. Ayam. Nasi. Nasi apa? Nasi dengan apa? Ayam. Oh, nasi dengan ayam. Okey, lepas ni boleh sambung sarapan deh. Okey, Adam, Okey. Amirul, terima kasih banyak-banyak. Okey. Puan Okey, Suzita dan juga Faisal, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Oh, sama-sama. Jaga diri Okey. baik-baik. Jaga diri. Okey. Okey. Sama-sama. Okey. Itu dia. Kira macam melalui video yang tu lah, tu sebenarnya membawa iktibar juga kepada kita. Betul. Kan, membawa manfaat juga kepada kita. Kita kenal, oh begini bagaimana semangat perjuangan mereka, anak-anak kecil ni, walaupun mereka ada banyak persoalan tentang keadaan mereka, tetapi Tuhan tu, itulah hikmahnya bila Tuhan tu berikan adik-adik yang lain seperti keadaan Adam tu, baru dia
dapat menerima keadaan. Betul, dan sebagai ibu bapa juga bagaimanakan peranan untuk memberitahu, menerangkan kepada mereka kelainan ini bukanlah sesuatu yang kata orang tu lainlah daripada orang lain, tapi kelainan itu satu keistimewaan sebenarnya untuk mereka sendiri. Kita harapkan, kita doakan agar anak-anak ni sihat sebenarnya. Membesar dengan sihat pun alhamdulillah dah. Walaupun mereka ni keadaan mereka istimewa kan. Betul. Baik. Masihlah lepas kita nak berehat seketika. Ya, selepas ni kita ada satu segmen yang ni kalau peminat bola sepak ni mesti tunggu-tunggu segmen ni. Segmen pemain ke-12. Betul. Katanya ramai yang tak tidur lagi. Tak tidur lagi sebab pagi tadi kan. Baik, kita akan jumpa selepas ni. Okey, di Di Besar Besar. ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita teruskan pengisian nak bercakap berkenaan dengan kaki bola. Ini masih lagi dalam bahang Euro 2020. Marsil lah. Tengok bola tak? Saya taklah tengok bola, tapi saya kan? ada juga kelab yang saya sokong. Saya suka Portugal, tapi alamak kalah pula. Ramai nampaknya peminat-peminat Portugal hampa pagi tadi bila ditewaskan kan 1-0 oleh Belgium. Tapi yalah, Belgium pun sendiri pun kita tahu ranking dunianya nombor 1 dunia kan. Tapi pastinya ramai yang berharapkan bahawa Portugal juga akan boleh terus mara ke suku akhir. Tapi fight dia kuat tu masihlah. Itulah siapa-siapa penyokong Portugal kan yang menonton perlawanan pagi tadi kan. Saya pasti mesti fresh tengok. Alamak. Alamak. Ni. Kita alamak kan. Tapi sebenarnya kita nak saksikan dulu berkenaan dengan segmen permain ke-12. Baik, segmen pemain ke-12 ini kita akan bawakan dua penyokong. Satunya penyokong England dan juga satunya penyokong Jerman. Ini berkenaan nanti hari Rabu akan adanya perlawanan dan seterusnya untuk menentukan siapa yang layak ke suku akhir. England bertemu Jerman. Ini antara game yang besar juga boleh dikatakan dan dinanti-nantikan oleh penyokong ataupun peminat bola sepak dunia. Semalam pagi tadi pukul 12 Netherlands bertemu dengan Republic Czech. Kita dah menyaksikan Netherlands 0, Republic Czech 2. Jadi menentukan Republic Czech akan bertemu dengan Denmark nanti di suku akhir. Manakala permainan antara Belgium dan juga Portugal. Portugal 0, Belgium 1. Belgium akan bertemu dengan Itali pada suku akhir nanti. Baik, kita teruskan segmen pemain ke-12 ini. Kita nak bersama dengan ini dia penyokong pasukan England untuk Euro 2020 ini. Khalish Roslan bersama kita secara maya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dan juga kita ada Ahmad Zakil Fuad Azman penyokong pasukan Jerman Euro 2020. Kalian dah tidur ke belum? Belum. Oh, dua-dua tak tidur lagi ya? Belum. Tapi benda ni dua-dua memang dah janji tak tidur sekali. Okey. Maknanya kalian menonton kedua-dua perlawanan pukul 12 terus sambunglah ni. Pukul 3 pagi tadi. betul. Okey. Bila bercakap berkenaan dengan perlawanan pagi tadi kan, Belanda dan juga Republic Czech, mungkinlah kalian melihat bagaimana permainan yang telah dipersembahkan sehingga menampakkan kita tahu Netherlands sebelum ni tak ada lagi kalah, tak ada seri, semua menang. Tapi bertemu dengan Republic Czech yang sebelum ini perjalanan mereka ada 1 menang, 1 seri, 1 kalah. Tapi akhirnya membawa kepada kemenangan kepada Republic Czech ni. Mungkin Khalish boleh kongsikan terlebih dahulu. Betul. Okey, mungkin sebab saya pun peminat England dan juga Czech Republic ni keluar dari grup yang sama dengan England kan. So diorang kalah dengan England 1-0. Tapi kita nampak sekarang ni Czech Republic is one of the surprise package lah orang kata dalam tournament ni. Mereka mengalahkan Netherlands walaupun sebenarnya kalau kita tengok diorang kalah tu mungkin orang akan point to the red card lah. Tapi tapi ini menunjukkan yang dalam bola sepak ni apa-apa je boleh jadi dan juga that determination and 1-2 momen dalam bola sepak ni boleh membawa ke result yang macam ni lah, yang menang 2-0. Tapi yang kita pun tak sangka sebenarnya. Tak sangka Tak ada siapa boleh sangka Czech Republic boleh kalahkan Netherlands sebenarnya. Ya, mungkin Zakir? Okey, so macam Khalish cakap tadi benda yang tak sangka kan. Kita kena, for me lah, kalau kita tengok football yang
macam game yang dah terus ke round 16 semua ni, dia memang kita kena expect the unexpected. Sebab bila kita tengok balik banyak yang kita terkejut. Even kalau kita tengok balik perlawanan antara Itali dan juga Austria pun kita terkejut. Austria boleh bagi tentangan yang hebat. Denmark dengan Wales, lebih ramai orang saya rasa akan percaya kepada Wales sebab ada banyak key player kat situ, tapi Denmark yang pergi. Ya. So kita boleh nampak yang bila kita tengok game-game ni, kita tak boleh cakap macam tim-tim yang macam Czech Republic, tim-tim yang macam ni confirm ni kena ni. Tapi tak. Sebaliknya, memang tersasar semua tersasar. Tak dapat jangka lah. Memang expected lah macam cakap tadi. Sebab bila dah masuk round of 16 ni, saya rasa semua orang akan go for it. Ya, sekarang adalah merupakan pusingan yang mempersembahkan 16 pasukan terbaik untuk menentukan siapa yang akan mara ke suku akhir. Dan Belgium dan Portugal macam mana pula game pagi tadi? Sebab Belgium kita tahu memang ranking dunia dia nombor 1. Manakala Portugal ni sendiri dia juara bertahan kan? Khalish? Itulah, pada permulaan perlawanan saya rasa dua-dua tim cuba untuk mengenal pasti taktikal masing-masing. So percubaan pada awal agak low dan juga tempo permainan pun agak slow. Tapi sebenarnya bila kita tengok, saya seorang peminat statistik lah. So bila kita tengok pada statistik game ni, ia menunjukkan macam saya cakap tadi, the point of that one moment of difference tu. Sebab bila kita tengok dalam statistik, kita ada satu statistik dia panggil expected goal, iaitu goal dari Sanchez tu, berapa gol yang patut diorang dapat. So bila kita tengok expected goal Belgium untuk whole game adalah 0.2 sebenarnya. Dan expected goal Portugal adalah 1.3. Mungkin tak ada that quality untuk finishing, dan juga Belgium ada quality untuk defend goal tu daripada menjadi goal lah sebenarnya. So macam kita itu yang best this summer tournaments. Sebab kita boleh expect the unexpected, benda yang kita takkan nampak dalam tournament-tournament lain lah. Ya, sekarang ini memang tak boleh nak jangka langsung kan permainan. Baik, kita bercakap, kita tinggalkan dulu apa permainan pagi tadi. Pastinya kita akan menyaksikan nanti suku akhir antara Czech Republic dan juga Denmark. Lepas tu Belgium akan bertemu dengan Itali kan. Tapi sekarang ni kita nak kalian bagaimana seorang penyokong England, seorang lagi penyokong Jerman, perlawanan pada hari Rabu nanti bagaimana nanti. Saya nak mulakan antara England ni, ada yang mengatakan bahawa kali ni England dia main semuanya safe je. Kan kalau kita tengokkan sekarang ni dia sebelum ni dia dengan Croatia 1-0, Scotland 0-0, seri Czech Republic 1-0. Maknanya kalau dia menang pun 1-0, kalau seri 0-0. Walaupun yang pentingnya dia tak ada bolos lagi. Cumanya bagaimana rentap, kita menjangkakan England akan sepatutnya nama dia besar agak. Tetapi persembahan dia tu di tahap yang macam kenapa main macam ni macam tu. Bagi saya sebenarnya kadang-kadang orang expect dalam bola sepak harus sentiasa ada entertainment dan juga ada that fast play lah orang kata. Tapi sebenarnya nak menang bola sepak senang je. You create chance, you take your chance. And also for your opposition, don't let them create chance. And then if they have the chance, don't let them take the chance. Macam itulah bila senangnya. Dan juga dalam bola sepak juga saya percaya ada few other factors lagi yang mungkin bermain. So kalau kita tengok contohnya dari segi sejarahnya tahun 1996 ketika Euro 96 England berjumpa dengan Germany, diorang kalah semi-final. Yang miss penalty time tu sebenarnya adalah Gareth Southgate, England manager sekarang ni. So saya rasa with that factor dengan Gareth Southgate, mungkin dia ada that personal history lah against Germany. That's why saya rasa it will give England the edge lah untuk memenangi perlawanan ni. Zakil. Ya, saya. Okey, bila tengok game tu kan England akan bertemu dengan Jerman. Apa yang Zakir boleh jangkakan perlawanan ni? Okey, so sebenarnya to be honest, saya sebenarnya memang starting Euro ni saya memang target saya nak, sebab dia Euro kan, dia bukan club, dia negara kan. Jadi saya memang sebenarnya letak dua-dua harapan dekat England dengan Germany. Wah, dua-dua. Kemudian dia jumpa pula kat Serbia, saya kena choose satu lah. Sebab kita biasa tengok Premier League kan, kita tanya orang Malaysia semua akan cakap tengok Liverpool, tengok Man United, tengok Chelsea kan. So mostly saya rasa orang Malaysia akan look forward untuk tengok player Premier League lah, iaitu dekat England punya squad lah. And then tapi macam saya cakap lah, bila ni saya akan go for Germany sebab saya lagi confident maybe dengan Germany punya team.
Macam tak confidentnya, maybe tu macam tak confidentnya. To be compare macam tadi kita tengok sendiri stat yang England bukannya satu tim yang every game dia akan perform, yang akan score banyak gol every game kan. Tapi Zakir, Germany kita tengok dia tak konsisten tau. Ya, betul. Kalau tengok daripada game tu, dia banyak juga bolos. Ada 5. Kalau tengok France 1, Portugal 2, Hungary 2. Ya, even first goal pun unlucky. First goal pun dah kena on goal 1. Matt Hummels kan. First game pun dah berani kan. Tapi itulah kira macam saya cakap, expected, tapi saya rasa saya confident juga dengan Germany sebab Germany punya squad depth. Saya rasa saya sangat confident sebab dia ada banyak player-player yang sangat hebat yang bermain di Bayern Munich, yang juga main kat Premier League. Macam kita ada juga Champions League winner daripada pemain Premier League sendiri yang menang Champions League, iaitu Timo Werner dengan Kai Havertz. So dua orang tu memang kita betul-betul nak tengoklah macam mana keberkesanan dia, and dia pun ada dah experience main dekat England. So tiga orang sebenarnya, lagi satu Rodriguez, dia punya centre back. Baik, saya yakin dengan suara semangat Zakir memberi penerangan tu, saya yakin. Baik. Itulah. So, saya betul-betul nak tengok kali ni Timo Werner lah, iaitu striker untuk pasukan Germany untuk skor pada pusingan kalah mati inilah. Okey, ada satu soalan pendek untuk Khalish. Khalish, ramai yang mengatakan kenapa mana ni Hurricane tak ada lagi nak bagi penyerang ni nak bagi bola, gol apa sebagainya, tak skor lagi kapten ni. Tapi betul. Saya pun sebenarnya salah seorang yang agak kecewa lah dengan performance Harry Kane. Tapi I think game ketiga kita boleh nampak he is getting more on the ball, and ada a few chances that are getting to him lah. Okay. And kita semua saya tak menafikan lah kualiti Harry Kane, dan saya takkan tengok 2 game tu dan cakap dia sebenarnya adalah fraud ataupun seorang yang sebenarnya one season wonder. Dia dah buat beberapa season dah, dan beberapa season tu pun orang still label dia one season wonder juga. Dan saya yakin kali ni sebenarnya lawan Germany, with the local rivalry dengan main di Wembley dan juga the prospect of main Wembley final and also semi final, I think macam saya cakap tadi, it will give the push to England, and also Harry Kane lah akan get fire back. Okey, soalan klise untuk akhiri segmen ini. Jangkaan Khalish, England dan Jerman menang dengan berapa? Okey. Saya akan go, saya dah tengok permainan garis target, saya rasa England akan menang dengan 1-0. 1-0. Macam saya cakap tadi, it will not be pretty, but it will work. Okey. Zakir? Saya punya prediction, saya rasa 2-1. Germany 2, England 1. 1-0 ataupun 2-1, kita tengok nanti hari Rabu. Jadi terima kasih banyak-banyak Khalish dan juga Zakir. Kita nak tengok nanti hari Rabu kalau siapa kena ni, nanti jumpa call Hanif Muswan, suruh dia belanja makan. Okey. Selamat berehat. Kalian pun tak tidur lagi, kan? Yep. Okey, terima kasih. Kerja terus? Ya. Ya. Okey. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Saya kerja, bos. Kerja. Okey, itu dia Khalish Roslan, penyokong pasukan England, dan manakala Ahmad Zakir Fuad Azman, penyokong pasukan Jerman. Maknanya Euro 2020 ini, Euro 2020 ini tidak ada pun dapat menjangkakan bagaimana permainan dan juga persembahan yang diberikan oleh semua pasukan yang ada sekarang. Jadi nanti saksikan perlawanan hari Rabu, England bertemu Jerman dan Sweden akan bertemu dengan Ukraine untuk menentukan siapa ke suku akhir nanti. Baik, selepas ini saya nak teruskan bersama dengan Marcella. Segmen berkenaan dengan Akikah Center. Silakan Marcella. Sebab kita tahu kan sekarang ini kita menjelang lebih kurang sebulan lagi untuk menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Tapi suasana ibadah korban kita kan pada tahun ini dan juga tahun lalu pastinya berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, kerana sekarang ini kita masih lagi melalui fasa pandemik COVID-19. Jadi walaupun kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha, namun kita menyambutnya dalam suasana norma baru. Dan hari ini kita bercakap mengenai ibadah korban ni, kami nak bawakan kepada anda mengenai ibadah korban yang kita akan perincikan, bercakap mengenai ibadah ini bersama dengan wakil daripada Akikah Center, iaitu kita akan bersama dengan Encik Abdul Halim Khairi Abdul Aziz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akikah Center. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Silang. Khabar baik, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik. Encik Halim, kita bercakap mengenai ibadah korban ni kan. Kalau Encik Halim boleh perincikan kepada kita semua di Malaysia hari ini mengenai ibadah korban ni, kenapa sebenarnya kita perlu untuk melakukan ibadah korban? Okey, baik. Terima kasih Mas Silang. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Malaysia hari ini kerana memberi kami ruang dan peluang untuk berbual bicara ataupun berkata tentang kurban lah. Okey, kurban ni sebenarnya Allah ada sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 yang mana bagi setiap umat yang Allah utuskan di atas muka bumi ni ada caranya untuk mereka ni mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana mereka menyembelih haiwan-haiwan kurban. Dan untuk pengetahuan Marsila, Allah juga klaim yang mana daging-daging dan juga darah-darah yang dialirkan disebabkan kurban ini takkan sampai kepada Allah, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah kebaikan kita, kebajikan kita, keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum kurban ini dia sunnah muakkad. Akan tetapi walaupun dia sunnah, ada dua roh yang saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah yang berada di rumah. Yang mana roh yang pertama, kurban ni dia bermaksud taqarrub, dia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita berkorban? Sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, roh yang itu tak ramai rasa, iaitu memang dia rasa sacrifice, dia rasa terkorban. Jadi dengan macam mana nak rasa terkorban tu, kalau kata tahun ni dah beli satu bahagian ataupun satu ekor kambing kurban, tapi dia tak rasa apa-apa, maksudnya dia belum cukup berkorban. Jadi kena tambah lagi bahagian supaya dia terusik sikit hati dia untuk dia rasa dia berkorban dengan harta yang dia ada. Berkenaan saya nak sentuh sikit, ulama kata barang siapa yang ada harta akan tetapi dia tidak invest kepada kurban, maka harta yang dia ada pada tahun tersebut berada dalam keadaan makruh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang berada di rumah, sekiranya ada lebihan wang ataupun ada simpanan sedikit, boleh sertai kurban. Yang terbaiknya kita buat di Malaysia, akan tetapi kami di akikatcenter.com selaku satu syarikat yang menjadi alternatif kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan kurban di Tanah Suci Mekah. Okey. Baik, Encik Halim, sekarang ni kan kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 kan. Jadi macam mana sebenarnya kita nak mengamalkan sunnah kurban ini tapi dalam masa yang sama kita perlu juga menjaga SOP-nya. Bagaimana Encik Halim? Okey, baik. Kalau di Malaysia, kita punya Jawatan Agama sudah keluarkan SOP kurban. Terhadnya pada sembelihan, terhad kepada orang yang boleh menjalankan operasi sembelihan tersebut, kita dah tak dapat nak raikan kurban seperti tahun-tahun yang berikutnya. Jadi kami kenapa kita pilih Mekah, sebab di Mekah ni ada sistem yang end to end dari segi penjagaannya, dari segi sembelihannya, dan yang paling menarik dari segi pengagihan ataupun distribution. So kalau tadi terpapar di skrin anda, Akikah Center menyerahkan kepada pihak kerajaan Saudi untuk menyerahkan daging ini, yang mana daging ini diambil amanah oleh kerajaan Saudi untuk diagihkan ke lebih 25 negara Islam yang memerlukan. Jadi maksudnya ibadah korban ini akan diagihkan kepada 25 negara Islam yang memerlukan lah? Betul. Okey, jadi mungkin ramai yang nak tahu kan antara keistimewaannya kita berkorban melalui Akikah Center ni di Mekah. Kalau Encik Halim boleh perincikan. Okey, baik. Semua orang akan nak rasa roh korban tersebut. Dekatkan diri, dia nak pahala, dia nak agihkan daging-daging korban pada jiran-jiran. Jadi ini adalah benda yang selalu kita perbualkan bila datang kurban. Yang terbaik, kami di Akikah Center memang sentiasa berdiri teguh untuk menyatakan yang terbaik kurban ni dibuat di tanah air sendiri, bukan di negara lain. Akan tetapi disebabkan pandemik, disebabkan ada banyak SOP yang perlu kita jaga, jadi kita sarankan untuk mencari alternatif yang lain. Sekiranya tak dapat buat di Malaysia, kami menjadi solusi lah untuk buat di Tanah Suci Mekah, yang mana sistem dia memang meyakinkan dan kita dapat perpanjangkan pahala kita untuk memberi sedekah ke umat Islam yang lain. InsyaAllah. Okey. Baik Encik Halim, kepada mereka yang menyertai ibadah kurban daripada Akikah Center ni kan, mungkin Encik Halim boleh beritahu kepada semua antara tawaran-tawaran yang boleh diperolehi daripada kalau kita berkorban di Akikah Center ni.
Okey, baik. Pertamanya, siapa buat akikah dengan kami, kita akan bagi setiap ekor yang disembelih itu video sembelihan. Akan tetapi kita tak dapat nak menjanjikan setiap ekor satu video, tapi anda akan menerima izin penyertaan seperti yang terpampang di skrin tadi, dan juga kita ada brand collaboration bersama dengan Rindu Rawdah, dapat air freshener, dan siapa yang mendaftar melalui TV3 ataupun MSI ini yang melihat sepanjang hari ini, mereka akan menerima satu hadiah special lagi, sejadah Go-Booking. Jadi siapa yang berkorban melalui Akikah Center dan membuat pembayaran pada hari ini, kita akan bagi 3 video ni tadi, CD pendaftaran air freshener dan juga sejadah Go-Booking. Jadi jangan lupa mendaftar, boleh terus layari di akikahcenter.com. Jadi pesanan terakhir Encik Halim sendiri kepada semua penonton Malaysia hari ini. Okey, kepada semua penonton yang berada di rumah, haji dan hajah, ibu ayah, abang-abang, boleh screen capture tadi apa hadiah kita nak bagi, tapi yang lebih utama saya nak tekankan macam mana saya sebut di awal tadi, kita nak capai takwa ataupun kita nak capai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak dapat hadiah, akan tetapi kita nak ada taqarrub itu, dan yang kedua kita nak rasa memang kita invest harta kita sebagai pengorbanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak rasa roh yang mungkin kita jarang-jarang rasa sebab kurban ni setahun sekali sahaja. Jadi jangan buang masa, boleh terus layari akikahcenter.com untuk buat pendaftaran dan pembayaran. InsyaAllah kita akan sajikan anda dengan video-video sembelihan footage di Tanah Suci Mekah untuk recording dia footage program keseluruhan kurban di sana, setiap ekor kambing. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Halim kerana sudi menerangkan mengenai ibadah korban ini daripada Akikah Center kepada kita di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga, makasihlah. Okey, sama-sama. Jaga diri baik-baik. Okey, itu dia tadi Encik Abdul Halim Khairi Abdul Aziz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akikah Center. Kepada anda yang mungkin berkemampuan kan untuk melakukan ibadah korban ini, lakukanlah ibadah ini sama-sama. Kita insya-Allah memperoleh manfaat dan keberkatan daripada apa yang kita lakukan, insya-Allah. Dan baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang cantik manis, Sarah Zulhairi, ada single baru nak persembahkan kepada kita. Kalau anda nak tahu apa lagunya, pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Andai kau tak
Aduh, kacau jiwa. Kacau jiwa Kacau pagi-pagi. jiwa dengan lagu ni. Baik, itu dia Sarah Suhairi dengan tajuk lagunya Andaikan. Apa yang anda nak andaikan ni? Okey, kita nak andaikan lagu ni mengenai apa kan? Tapi kita jangan andai dulu. Kita nak tanya dulu dengan Sarah Suhairi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi-pagi kacau jiwa lah, Sarah. Alamak, kacau jiwa ke? Tak apalah. Kita interview ni kita happy-happy pula. Okey. Berkenaan dengan lagu Andaikan ni, ini katanya adalah satu buah tangan yang cukup besar, kan? Kita tengok penulisnya yang buat lagu ni, liriknya Sharon Paul dan juga Syamsiri. Mungkin Sarah boleh kongsikan bersama kami ini berkenaan dengan lagu Andaikan ni, keistimewaan lagu ini. Baiklah, lagu Andaikan ni sebenarnya untuk Sarah memang sangat-sangat besar sebab macam kita tahu penulis dan juga komposer lagu ini adalah orang yang dah pun cipta lagu-lagu yang sangat besar macam lagu Kak Misha Umar, lagu Kak Reni Zakri. Jadi untuk Sarah mendapat sebuah karya daripada Sharon Paul dan juga Abang Shah Syamsiri sangat-sangat Sarah rasa berbesar hati. Dan juga lagu ni kalau ikutkan kita dah rakam awal 2019, sangat-sangat lama. Betapa takutnya Sarah untuk keluarkan lagu sebesar ini, dan alhamdulillah tahun ni ada rezeki untuk kita memberi lagu ini kepada peminat-peminat Sarah. Jadi Sarah keluarkan semasa PKP ni. Okey, baik Sarah. Sarah menyanyikan lagu yang dihasilkan oleh kata orang tu award winning composer. Jadi pastinya ada cabaran tau bila nama besar yang menghasilkan lagu ni. Sedikit cabaran menyanyikan lagu ni. Mungkin Sarah boleh kongsikan? Okey, disebabkan of course kita tahu kalau orang tanya Sarah tak nak ke nak masuk AJL dan sebagainya. Jadi untuk Sarah harapan itu ada, tetapi kita hanya mampu merancang. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Jadi Sarah harap sangat peminat-peminat Sarah doakan supaya lagu ini berjaya sampai ke peringkat itu, insya-Allah. Tetapi kalau tak ada rezeki, mungkin kita boleh cuba untuk karya-karya yang akan datang. Betul, jangan give up. Tadi kita dapat menyaksikan sebahagian daripada video klip lagu ni kan. Katanya buat kat rumah. Woi, ini betul, luar biasa. Sebenarnya sebab lagu ni kita tak rancang untuk keluar tahun ni juga. Sebab kalau ikutkan walaupun dah pertengahan tahun, Sarah dah pun keluar 3 lagu buat masa ni. Jadi sebenarnya agak banyak kiranya dalam tempoh ini untuk tahun ini mengeluarkan 3 single sekaligus dalam tahun yang sama. Sebenarnya sangat-sangat banyak bagi Sarah. Tetapi disebabkan kita ada sebab-sebab lain untuk kita riliskan lagu ni, jadi Sarah terpaksa buat juga sebab kita tak boleh nak keluar rumah, syuting dan sebagainya. Jadi saya mengambil inisiatif di rumah kita, kita kena create something untuk at least keluarkan lirik video. Jadi itulah karya yang boleh dilihat kalau nak tengok dekat YouTube MVM Music. Ni di sudut mana ni? Sudut mana kat rumah ni? Kalau nak bagi tahu ni nak gelak lah. Sebenarnya kalau nak ikutkan, ini adalah sudut di tangga rumah saya. Ya Allah, tangga pun boleh. Kreatif tau. Tapi tangga kalau dia tempat tak selalu kita berangan. Kan? Kita duduk termenung kat tangga. Kalau Sarah nak cakap tu kat tangga, orang tak tahu Sarah tu kat tangga. Jadi masa shoot video klip tu kan, siapa yang membantu Sarah? Yang membantu Sarah adalah adik perempuan Sarah. Dia at least dia dapat pegang kamera tu macam tak apalah, gerak-gerak sikit je Fia. Okey, kita ambil angle ni. Okey, awak berdiri kat sini pula, ambil angle ni. Okey, kita ambil insert tangan pula. Jadi banyaklah benda-benda yang Sarah rasa fun shoot dekat rumah sendiri. Kita boleh bayangkan macam mana adik-beradik saling bekerjasama. Macam tolong sendiri. ambil angle tangan. Sarah pakai kamera apa? Kamera handphone ke ataupun kamera yang betul-betul kamera ni ke, profesional ke, bagaimana? Okey, Sarah ada kemudahan itu, ada kamera lah, tapi tidaklah seprofesional produksi yang betul-betul ada semua equipment kan. Tapi kita guna apa yang ada, dan alhamdulillah editor Sarah pun kiranya buat sangat-sangat bagus. Apa yang Sarah minta, Sarah nak ala-ala filem sikit, dia buat. Sarah nak macam kan? pun tulisan berangkai sikit, dia buat. So macam kita tambah lagi sikit. melalui editing. Wow. Tu berapa hari tu Sarah nak siapkan music video tu? Untuk sesi rakaman Sarah buat dalam 1 hari saja, tapi mungkin editing yang mengambil masa lah. Okey, menarik. Pastinya lepas ni, macam
puas hati kan sebab hasil usaha kita. Apa yang kita bayangkan dalam fikiran tu kita dapat menterjemahkan mengikut apa yang kita nak. Lepas ni ada ke music video nak direct sendiri lepas ni? Tahu artis lain ke, rakan-rakan lain ke? Mungkin kalau ada lagu-lagu yang mungkin saya ada tercetus idea yang mungkin Sarah nak buat macam ni. Mungkin Sarah hanya boleh propose dah dekat production lepas ni. Mungkin kalau Sarah nak dekat angkasa ke kan, nak feeling lagi ke, mungkin Sarah hanya boleh nyatakan pendapat Sarah. Jadi insya-Allah kalau mungkin ada idea-idea yang lebih bernas lepas ni, mungkin saya akan cuba direct lah lepas ni music video yang akan datang. Tanta lepas ni ada Sarah Production kan? Dan sekarang dah berjaya merakam video muzik sendiri. Mana tahu kan? InsyaAllah doa-doakan. Mungkin perancangan Sarah lah sebab lagu ni katanya dah rakam lama, dah buat 2019. lama. Sebab tu baru kini keluarkan. Dan ini akan menjadi lagu runut bunyi rasmi untuk sebuah drama di TV3. Kan? Betul. Yang bertajuk Hatimu Sedingin Salju. Ini bila lagu jadi runut bunyi ni memang meletup lah. Kan lagu tu akan dimainkan setiap hari, orang pasti mendengar. Amin. Jadi perancangan Sarah nanti macam mana? Perancangan akan datang kan mempertaruhkan lagu ni, lepas tu mungkin dalam pada masa yang sama sebab ni lagu ni dah akan lama. Yang lagu baru-baru nanti yang akan datang nanti akan datang insya-Allah sebab kita memang cuba mempromosikan sebanyak mana yang mampu untuk lagu ni, dan juga lagu-lagu yang Sarah dah release beberapa bulan yang lepas. Kita akan cuba balancekan lah dengan lagu-lagu yang kita dah release dan juga lagu yang baru. Dan untuk lagu-lagu akan datang insya-Allah Sarah juga ada karya yang Sarah dah buat, lirik daripada saya dan juga komposer pun saya. InsyaAllah doakan supaya semuanya berjalan lancar. Mungkin lepas PKP ni dah tak ada, dah reda sedikit, mungkin Sarah boleh masuk studio dan rakam semula. Jadi Sarah harap kita sama-sama dapat banteras COVID-19 ni untuk kita lancarkan lagi semua pekerjaan yang akan datang insyaAllah. Moga-moga semuanya dipermudahkan urusan kita semua kan Sarah? Amin insyaAllah. Amin. Okay, Sarah, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan yang terbaik untuk lagu ni dan juga hasil lagu-lagu yang akan datang. Sebab katanya nak buat lagu, dah jadi komposer, dia lah jadi buat video, semua dia. Dia yang buat. Daripada lagu, lirik, menyanyi dia, semua dia. Lepas ni kan mungkin ada perancangan nak berkolaborasi dengan artis-artis yang lain ke kan. Apa pun kita ucapkan semoga berjaya buat Sarah Suhairi dengan singlenya Andaikan dan juga single-single seterusnya. Baik. Tiba terkejut saya. Baik. Semangat. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan bawakan sikit perkembangan terkini berkenaan dengan statistik COVID-19. Kita ada akhbar dan ini antara topik yang penting diberikan tumpuan berkenaan dengan masalah yang sekarang berlaku semakin menjadi-jadi. Kemurungan yang melampau ketika PKP. Betul, kerana kita tahu kan, kita melihat saban hari di dada-dada akhbar bagaimana berita-berita yang dipaparkan mengenai mereka ini yang murung, yang cuba membunuh diri dan sebagainya, dan emosi mereka ini sebenarnya terganggu ketika dalam tempoh PKP. Dan kalau nak tahu perinciannya, pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Sering sakit lutut dan sendi, nak berdiri lama pun tak larat, solat terpaksa solat duduk. Ini senario yang ramai orang kita hadapi sekarang, terutama yang dah berusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton MSI TV3. Saya Aziz bin Ali ingin mengenalkan minuman kesihatan Jus Sendi. Minuman ini boleh membantu anda untuk kembali sihat, cergas, bertenaga, terutama untuk pengguna yang berumur 30 tahun ke atas. Abang, kakak, pakcik, makcik, amatlah digalakkan mengamalkan sendi bagi memenuhi keperluan nutrisi badan. Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun kelima minuman sendi di pasaran. Dengan mengamalkan minuman sendi, banyak membantu mereka dalam melakukan aktiviti harian dengan lebih aktif seperti aktiviti berjalan, bersenam, berkebun dan boleh solat sempurna. Untuk makluman, minuman sendi dihasilkan dari lebih 20 herba botanik terbaik dari Timur Tengah, Eropah dan tempatan. Antara bahan utama adalah cranberry, daun boswellia serata, halia, betik, madu dan bovine collagen. Yang mana herbanya mempunyai sifat tinggi antioksidan, dapat membantu menguatkan imunitas badan, mengandungi pelbagai vitamin, zat besi dan kalsium. Diformasikan oleh pakar pemakanan serta nutrisi yang terbaik dan dikilangkan bertaraf GMP. Produk ini telah mendapat penetapan halal oleh JAKIM dan berdaftar dengan Bahagian Kawalan Kualiti Makanan KKM. Sekarang ini,
Kami masih dalam promosi PKP di mana pembelian 2 botol hanya berharga RM100 sahaja. Cimat RM30 dan pembeli akan menerima barangan percuma bernilai RM30 serta penghantaran seluruh negara percuma. Kami akan hantar sampai ke rumah anda, baru anda bayar. Untuk maklumat lanjut atau pembelian, bolehlah hubungi nombor talian yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook Sendi HQ. Jangan lepaskan peluang ini, hadiahkan kepada orang tersayang anda, terutama para anak-anak, boleh belikan kepada ibu bapa di kampung. Jom kita amalkan sendi untuk sihat dan cergas, kita jaga kita. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia dan bersemangat bersama kami. Ya, masih lagi kita di sini menemani anda saat jam 8 pagi tadi. Kalau kita nak ingatkan kepada penonton semua kan, kalau tak sempat ialah nak keluar ke apa kejap lagi kan, tak sempat menonton kami di kaca TV, anda boleh tonton kami di Facebook MHI TV3. Baik, kita nak teruskan, kita nak berikan sedikit pandangan berkenaan dengan terkininya statistik COVID-19 setakat semalam sahaja. Masih lagi lebih daripada 5,000 kes, tapi ada penurunan sikitlah 300, sebab sebelum tu 5,800 kan. Ni 5,586, 3 kes membabitkan kes import dan selebihnya adalah kes tempatan. Kes yang telah sembuh 4,777. Syabas diucapkan buat Barisan Harapan, dan semalam saja mencatatkan ini angka yang bila kita berikan tumpuan kepada negeri Selangor, itu pastinya jumlah yang sangat besar, 2,212. Betul, dan Sarawak juga tinggi nilai kes positif yang dicatatkan sebanyak 513 kes. Melaka, Johor, juga Perak, Negeri Sembilan juga antara negeri-negeri yang mencatatkan kes-kes positif yang sangat tinggi di Malaysia. Dan itulah kes-kes yang bertambah inilah yang menjadikan keseluruhannya kan kes sebanyak 5,586 kes. Dan ini ringkasan kes kematian baru mengikut negeri. 60 kes jumlah kematian yang dicatatkan, dan yang tertinggi di negeri Selangor iaitu sebanyak 20 kes kematian, manakala di Kuala Lumpur 16 kes, di Johor 5 kes, Negeri Sembilan 4, manakala Kelantan 6, Sarawak 3, Labuan 1, Pahang 2 dan Melaka 2. Ini yang dicatatkan mengikut jantina lelaki 28 kes, manakala perempuan 32 kes. Betul, kalau kita melihat mengikut umur pula kan, bagaimana 60 tahun ke atas itu 37 kes dan sebagainya. Jadi ini ringkasan mengenai kluster COVID-19 di mana semalam mencatatkan kes kluster adalah sebanyak 17 kluster baru kan, di mana difahamkan bahawa antara 17 kluster itu 9 daripadanya adalah kluster tempat kerja dan 6 merupakan kluster komuniti, dan kita ada kluster pusat tahanan sebanyak 1 dan juga kumpulan berisiko tinggi sebanyak 1 kluster yang direkodkan. Secara keseluruhannya kumulatif kluster aktif di Malaysia adalah sebanyak 874 kan. Kalau kita melihat pertambahan kes banyak disumbangkan oleh kluster tempat kerja. Apapun setiap hari kita melihat banyaknya pertambahan kluster baru, varian baru dan sebagainya. Jadi kita masih lagi berada dalam fasa yang sangat tegang lagi. Apatah lagi kita ni sekarang memfokuskan bagaimana kita boleh keluar daripada fasa PKP ini, kawalan pergerakan yang menumpukan. Kita perlu mendapat statistik di bawah 4,000 kes. Betul. Tapi kita masih lagi dalam atas 5,000. Jadi kita masih lagi belum terlepas dengan tanggungjawab kita ni. Kita masih lagi cuba untuk menurunkan kes-kes positif yang berlaku di Malaysia. Baik, kita nak kongsikan kepada anda perkembangan berita di akhbar utama hari ini. Kita nak mulakan dulu dengan perkembangan di berita harian mungkin. Okey, perinciannya di berita harian hari ini. Ini mengenai fasa 1 pemulihan negara disambung, tetapi kita nak bercakap mengenai perkara ini di mana umum hari ini atau esok mengenai yang kita kabarkanlah di awal siaran tadi kan, sama ada pelaksanaan PKP bagaimana dan sebagainya. Jadi PKP juga mungkin akan dilanjutkan hingga pertengahan Julai ini. Ini berita yang anda perlu tahu. Mungkin perinciannya hari ini ataupun esok akan kita dapat. Dan untuk peralihan ke fasa kedua, purata kes harian perlu berada di bawah 4,000 kes. Ya.
Ini yang kita masih lagi perlu berusaha untuk mencapai nilai ambang di bawah 4,000 kes ini, kerana itulah sebenarnya yang menentukan. Walaupun kita hampir sikit lagi kan. Betul, sikit je lagi nak mencapai ke 4,000 kes. Dan seterusnya, manakala di NST di halaman di belakang ini, sukan Vikings on Rampage. Menyaksikan gambar ini, bagaimana kegembiraan pasukan Denmark, negara Denmark menumpaskan Wales 4-0 Masila. Wah. Tadi kita dah dengar kan bagaimana macam mana peringkat diorang kan. Mereka pun tak sangka mereka akan Wales sebenarnya akan menangi, tetapi semuanya di luar kotak. Denmark mempersembahkan permainan yang cukup tidak dapat dijangkakan. 4-0 bolos 4-0 gol Wales ni. Weh. Ini saya rasa ini setakat ni memang gol yang tertinggi juga yang bolos dalam Euro 2020. Jadi inilah dia. Tapi pasukan Denmark kata we have a lot of great players, dan mereka pun cakap sebenarnya mereka dah impikan sebenarnya kemenangan, tapi tak sangka 4-0 itulah. Betul. Jadi Denmark layak ke suku akhir dan akan bertemu dengan Czech Republic. Dan kita nantikanlah nanti pasukan-pasukan mana kan yang layak ke suku akhir, separuh akhir dan peringkat akhir Euro 2020. Itu mengenai perkembangan Euro, dan kita nak kongsikan kepada anda pula di harian Metro. Ini berkenaan dengan PKP dilanjutkan dan bantuan menyusul. Ini pastinya ramai yang merintih, ramai yang memohon bahawa tolong kerajaan lakukan sesuatu dan berilah perhatian berkenaan dengan bantuan yang perlu diteruskan. Dan ini juga antara dikeluarkan semalam, kedai makan digunakan sebelum ini kan sampai pukul 8 malam je kan. 8 pagi sehingga 8 malam, tapi sekarang waktu operasinya 6 pagi sehingga 10 malam. Pastinya ini memberi kelegaanlah buat pengusaha premis makanan dan juga mungkin kita kan yang tak sempat waktu yang terhad 8 pagi sehingga 8 malam untuk kita mencari makanan dan juga pengusaha makanan untuk berniaga dan sebagainya. Tapi dengan tempoh operasi yang dibenarkan dilanjutkan daripada 6 pagi sehingga 10 malam, kita harapkan mungkinlah keluhan-keluhan ini, maksudnya kerajaan mendengarlah keluhan rakyat. Baik, ini yang akan dilaksanakan nanti di fasa pertama kawalan pergerakan Pelan Pemulihan Negara. Baik. Dan Fariha, bila kita bercakap mengenai PKP yang dilanjutkan ni kan, ialah kita tahu daripada tahun lepas lagi semenjak PKP 1.0 dilaksanakan, bagaimana ramainya mereka ini yang terganggu emosinya disebabkan pelaksanaan PKP, bila mana kita tidak dibenarkan keluar dan sebagainya, terkurung di rumah. Apatah lagi dengan setiap kali ialah PKP 1.0, 2.0 dan sekarang 3.0 kan, dan dilanjutkan lagi. Bagaimana nasib mereka sebenarnya? Ya, kalau saya ada terbaca satu artikel di Akhbar, ini bertarikh pada Januari awal tahun ini kan. Dia kata 2.8 juta penduduk kita dijangka akan hilang pekerjaan, manakala 2.5 juta akan mendapat kesan daripada pendapatan mereka. Bayangkan itu Januari, kita sudah pun di akhir Jun, kita tak tahu berapa angka yang sebenar. Dan setiap hari ada saja kita dengar umpama kes-kes bunuh diri. Ini dah menjadi satu kebiasaan di Malaysia. Kita jarang dengar kes-kes sebelum ini kan. Betul, sebelum Tapi ini kan. Bila kita lihat bahawa ada di antara mereka yang pastinya sudah melalui satu fasa yang tekanan yang cukup melampau dan sangat-sangat teruk. Betul. Satu situasi bila mana kita faham semua orang tertekan dengan situasi sebegini dan ada antara mereka yang mengambil jalan pintas dengan membunuh diri dan sebagainya disebabkan emosi yang terganggu. Kita nak tahulah kenapa perkara ini terjadi dan sebagainya. Tapi sebelum itu, sebelum kita bersama dengan tetamu kita kan, sama-sama kita saksikan visual ini. Akibat tidak dapat menahan diri kerana terlalu lama di rumah ketika PKP penuh, seorang wanita hampir mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Realiti dihadapinya antara kisah benar dan menjadi sebahagian daripada kes kemurungan direkodkan Hospital Kuala Lumpur yang mengalami peningkatan 20% sejak tahun lalu. Sepanjang pandemik COVID-19, terutama ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masyarakat sememangnya terkesan dari segi kesihatan mental dan emosi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, sebanyak 91.2% daripada lebih 100,000 panggilan diterima daripada talian bantuan sokongan psikososial memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Kehilangan punca pendapatan, pengangguran dan bebanan hutang merupakan antara faktor utama masalah kesihatan mental di Malaysia. Dalam fasa pandemik ini, kadar situasi begini dibimbangi semakin meningkat.
Keadaan ini membuatkan golongan yang terkesan berasa putus asa untuk meneruskan kehidupan, lalu mendorong mereka untuk membahayakan nyawa sendiri serta insan di sekeliling mereka. Pada 18 Jun lalu, seorang wanita cuba terjun dari tingkat 32 sebuah kondominium akibat tertekan setelah diberhentikan kerja dan dihalau dari rumah sewa. 23 Jun lalu, video seorang lelaki yang maut selepas terjatuh dari tingkat 10 pangsa purinya tular di media sosial. Mangsa dikatakan kemurungan selepas perniagaannya mengalami kerugian. Kemurungan boleh dialami oleh sesiapa sahaja, sama ada dalam keadaan sedar atau tidak. Beberapa pihak mula menyuarakan kebimbangan dan mahukan isu ini diberi tempuan. Namun tumpuan ini bukan sahaja daripada pihak kerajaan atau organisasi bukan kerajaan semata-mata. Malah masyarakat juga perlu bersama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan isu ini. Itu dia, masyarakat juga memainkan peranan lah dalam menyelesaikan isu ini. Jangan kita mudah kata orang tu nak menularkan setiap video kan yang ada di media sosial mengenai kes-kes bunuh diri. Dan Fariha, kita tahukan bahawa PKP ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi kewangan tetapi juga ia menjejaskan emosi. Ya, menjejaskan ekonomi itu sebenarnya memberi kesan kepada mental dan psikologi kan, apatah lagi mereka yang mempunyai keluarga. Mereka lah tunjang dalam keluarga itu, terutamanya suami, bapa, ada anak-anak, tanggungjawab kepada isteri dan sebagainya. Itu sebenarnya yang memberikan lagi keadaan diri mereka, tahap kesihatan mental mereka terganggu. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan keadaan ataupun emosi yang semakin terganggu disebabkan oleh keadaan ini. 2 tahun kita berdepan. Jadi pastinya bagi mereka yang kelompok yang tertentu kan, bagaimana mereka kais pagi makan pagi, itu yang mereka ada, pastinya itu yang akan mereka lalui. Kita sebenarnya nak bersama dengan Dr. Jeffrey Irwan Harris, merupakan pegawai perubatan psikiatri, iaitu pun punding psikiatri kita. Kita perlulah tahu sebenarnya sisi, sebab orang yang seperti ini yang lebih tahu bagaimana dunia mereka, sebab mereka berdepan dengan mereka yang menghadapi betul ini. berlainan dengan kita yang hanya melihat, mendengar berita dan kita tak berada di tempat mereka. Jadi kita tak tahu bagaimana sebenarnya situasi yang dialami oleh mereka sebenarnya, dan kita nak mendapatkan penerangan daripada mereka yang pakar ini, seperti yang Fariha kabarkan, Dr. Jeffrey yang sudah bersedia di talian sekarang ni. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik. Pastinya doktor dah dengar lebih lanjut apa yang kami katakan di sini berkenaan dengan kemurungan yang melampau disebabkan oleh PKP ini. Ya. Bila ada. Kita dengar kes yang meningkat, kita dah dengar kronologi trivia tadi, banyak kes yang pastinya kita di sini pun tak sangka dan tidak terjangka kan. Bagaimana pandangan Dr. Jeffrey sendiri melihat kesan setelah 2 tahun kita berdepan dengan PKP ni? Apa yang kita nampak sekarang, adanya kes-kes bunuh diri yang dan kes ni makin meningkat. Report-report tentang orang yang rasa murung. Sebenarnya saya rasa rakyat kita agak resilient. Rakyat kita Malaysia agak kuat sebenarnya. Sepatutnya kita ada lebih banyak kes daripada apa yang kita nampak sekarang. Tetapi gayanya macam kita agak bertahan, alhamdulillah. Ya, dan tanpa menidakkan kesan yang memang sudah berlaku kepada orang yang sudah menjadi mangsa kan. Tetapi secara umum rakyat kita sebenarnya agak kuat. Saya menjangkakan kalau dah 2 tahun dalam PKP ni, kita patutnya mendapat lebih banyak kes lah. Bukan mengharapkan, tapi dari segi statistik lah, dari segi unjuran lah. Jangkaannya lah. Okey, kalau kita bercakap mengenai kes-kes bunuh diri, masalah emosi dan sebagainya ni kan doktor kan, kita melihat di paparan-paparan berita yang dibawakan kan mengenai kes ini, kenapa kalau kita lihat mangsa-mangsa ini adalah lelaki kebanyakannya lah, bukan semua tapi kebanyakannya. Jadi adakah disebabkan lelaki ini mereka adalah ketua keluarga, tanggungjawab diberikan di bahu mereka. Jadi bila masa PKP dilaksanakan, hilang punca pendapatan, kurang punca pendapatan dan sebagainya menyebabkan mereka tertekan dan mereka melakukan perbuatan tersebut. Komen doktor. Orang lelaki betul tanggungjawabnya lebih dari segi bertanggungjawab kepada keluarga kan. Untuk provide, orang putih panggil breadwinner.
kalau dia tak dapat nak perform patutnya kerja-kerja yang dah jadi tugas dia selama ini, dia akan rasa sangat down. Dan tugas dia ialah di luar rumah. Jadi sekarang ni nak keluar rumah pun tak boleh, nak kerja pun susah. Dan macam seperti yang disebut tadi kan, dekat 2 juta lebih orang. Betul. 2 juta orang akan terlibat dalam dari segi hilang pekerjaan kan. Dan faktor satu lagi ialah dari segi percubaan bunuh diri ni, di antara lelaki dan perempuan, ada kajian menunjukkan bahawa orang lelaki dan perempuan cubaan bunuh diri agak sama. Ya, maksudnya bilangan orang yang mencuba, katakan 10 orang dari perempuan, 10 orang dari lelaki percubaan. Tetapi apa perkataan yang lebih sesuai, bukanlah kejayaan, tapi sampai jadi mati tu, maksudnya metod yang lebih agresif, yang lebih ada kepastian untuk kematian tu berada di pihak lelaki. Okey. Maksudnya bila percubaan bunuh diri itu dilakukan, lelaki lebih cenderunglah menjadi mangsa berbanding dengan wanita. Lelaki lebih berjaya untuk bunuh diri. Okey. Percubaan lebih kurang sama, tetapi lebih berjaya bunuh diri. Mungkin dari segi mental kan, dari segi cara berfikir yang the logical thinking tu. Jadi dia akan ambil the most lethal, yang paling membunuh lah. Cara mati yang paling pastilah. Okey. Memang tak fikir panjang, memang betul-betul ditekad, nekat. Baik. Dan sekarang ni saya rasa banyak juga lapisan umur yang melalui fasa seperti ini, yang rasa murung kan, dengan mungkin baru habis belajar, nak mula kerja, baru kerja berapa bulan dah terus berhenti dan sebagainya. Jadi saya pasti generasi muda juga umur dalam 20-an ni pun melalui fasa kemurungan yang teruk, doktor. Jadi doktor, kita nak kongsikan satu, ini mungkin antara luahan juga, baru berusia 20-an tetapi melalui masalah kemurungan ini di kala ini. Kita saksikan dulu ya di sana ini. Hai, nama saya Nadia. Saya duduk rumah sewa sendiri and family saya semua duduk dekat negeri lain. Sebelum ni saya duduk seorang, tapi since PKP ni saya terpaksa sewakan bilik yang lain untuk orang lain sebab saya nak cari duit ekstra untuk tampung kos sewa rumah. Tapi itulah, semua orang dalam rumah ni semua buat hal masing-masing, duduk dalam bilik. So saya selalu rasa lonely. Saya memang tertekan dengan life saya yang sekarang ni sebab gaji saya kena potong, saya duduk sorang-sorang and then tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh keluar lepak apa semua. Dulu at least kalau saya ada problem, saya akan call kawan-kawan, jumpa, lepak, ataupun saya memang akan ambil cuti balik kampung, spend time dengan family saya. Tapi itulah, since PKP ni tak boleh keluar, tak boleh buat apa semua, so saya tak tahu nak buat apa. Saya dah tak tahu nak pergi mana, buat apa, saya terperuk je dekat dalam bilik tu. Bila sorang-sorang, saya rasa stres, saya pun tak tahu, saya rasa depression, macam-macam benda saya fikir. Sampai kadang-kadang saya rasa saya memang dah tak nak hidup. Kadang-kadang saya try nak tidur sebab saya nak buang rasa stres tu. Tapi bila saya tidur, saya mimpi macam-macam. Saya mimpi benda pelik-pelik. So saya pun tak tahu nak buat apa sampai saya tak boleh tidur. Saya pernah pergi farmasi cari ubat tidur. But bila nak makan tu saya tak berani sebab kadang-kadang saya rasa macam tak tahulah nak buat apa dah, macam tu. Lepas tu kalau saya duduk je sorang-sorang, tiba-tiba saya rasa jantung saya laju. Lepas tu rasa dia macam rasa nak mati. Tak tahu, sampai saya tak tahan, saya rasa macam saya nak terjun je dekat dari rumah ni semua. Awal-awal pun saya tak tahu yang saya ada masalah mental. Tapi bila saya keep baca dekat internet and then saya baca juga dekat Google, saya dengar orang cakap, baru saya tahu yang saya ni ada masalah mental. Orang cakap, Nadia, buatlah apa yang kau minat untuk kurangkan rasa tu. Saya dah cuba dekat rumah buat apa yang saya minat, tapi saya tetap rasa lonely, saya tetap rasa sama. Saya rasa saya macam tak ada minat apa-apa pun. Lepas tu bila saya fikir saya nak pergi doktor, saya pun tak tahu yang saya nak
pergi jumpa doktor apa. Lepas tu kalau saya jumpa pun, saya nak bayar pakai apa? Duit pun tak ada, and semua benda pun tak ada. So, saya duduk je dekat rumah. Sekarang ni saya tak tahulah nak fikir apa dah. Saya dah tak boleh fikir apa-apa, saya buntu sangat. Saya pun dah tak tahu apa saya nak buat dengan life saya. And saya pun tak tahu apa akan jadi masa depan. Apa akan jadi dekat masa depan saya. Saya tak tahu, saya depressed sangat. Itu dia kan, luahan dan juga dilema yang dialami oleh mangsa yang kita kira sedang mengalami kemurungan lah sekarang ni. Bila kita tengok latar belakang tadi kan, gadis tadi, dia keluarga jauh. Kan fikir-fikir kita tak boleh jumpa ahli keluarga. Duduk jauh, duduk seorang je dia dekat sini. Itu lagi menambahkan orang kata loneliness tu kan, itu lagi dirasai lah. Dan sebab perasaan tu lagi tertekan sebab masih muda, baru nak kerja, lepas tu dengan tak ada siapa-siapa, itu lagi menambah. Melainkan kalau kita ni ada keluarga lain kan, kita ada anak dan sebagainya, itu ada sikit banyak boleh menceriakan kita walaupun kita ada sedikit tekanan. Betul. Bagaimana jadi pula itu antara lapisannya. Mungkin doktor boleh ulas sikit berkenaan dengan keadaan ini. Seperti mana yang tadi saya beritahukan, latar belakang tu sendiri juga membawa kepada tekanan disebabkan oleh PKP yang tak boleh jumpa keluarga dan sebagainya, dengan kerja kena potong gaji. Kita semua kena ambil peranan sebagai kawan-kawan dia kan, kawan-kawan sebagai orang yang sihat lah. Macam saya anggap saya ni agak sihat. Sebab tak ada siapa pun yang tak ada unsur kesempurnaan kan. Kita ada up, kita ada down kita. Betul. Jadi waktu saya tengah up, saya akan pastikan saya get connected tau. Saya akan buat video call dengan grup mana-mana je. Terjah je. Siapa yang nak cakap lah. Okay. Kadang-kadang, apa khabar? Kau okey ke? Kan? Cukup dah tu. Maknanya somebody care. Lepas tu, jangan kedekut. Kalau dalam social media kan, jangan kedekut untuk like, untuk komen. Komen je. Kadang-kadang orang tu letak gambar kucing je. Kan? Untuk saya lah, sebagai bukan peminat kucing kan. Letak gambar kucing je, tapi like je lah. Comel juga kucing kau. Jadilah. Boleh jadi, komen kita tu membuatkan dia bertahan lagi seminggu tau. Betul, dia tengah fikir kan, dia tengah fikir untuk buat something very bad tau. Betul. So itu last lah tu, nak letak gambar kucing yang paling dia sayang, last lah. Kita komen, cantik kucing kau, okey lah, comel. Jadilah. Kan? Betul. Kita tak anggap perkara itu besar. Betul. Sebab kita tengah happy. Tapi waktu kita tengah tak happy, kita tengah murung tu, semua jenis respon. Betul. Okey. Jadi kadang-kadang kan kita kalau bercakap mengenai media sosial ni kan, kadang-kadang ada orang cuba menyampaikan hasrat hati ataupun sesuatu melalui media sosial, bukan secara direct, tapi secara orang kata kita sebenarnya nampak dia macam ada masalah, tapi sebenarnya adakah dia bermasalah ke, tak ada masalah sebenarnya sekarang ni kan. Jadi doktor sebagai orang yang dekat ataupun pasangan, macam mana sebenarnya untuk kita mengenal pasti sama ada orang yang terdekat dengan kita tu mengalami kemurungan, tengah stres ataupun tidak? Okey, dari segi simptom-simptomnya kan, sama ada kita nak tengok pada diri sendiri ataupun orang lain, ataupun orang tu sendiri nak tengok kan, ialah apa, aku ada ke masalah ni? Antaranya perubahan kepada biologi kita, kebiasaan kita. Kalau kita tidur, biasanya tidurnya senang, tu sekarang dah susah nak tidur. Kan? Lepas tu mood kita yang dulu agak tenang kan, sekarang dah mula cepat marah, selera makan, ataupun simptom-simptom macam simptom panik lah, simptom anxiety, kerisauan, jantung berdebar, risau, tak pasti apa yang something tak kena kan, serba tak kena. Jadi ini semua ada nama-nama dia dalam psikologi, dalam psikiatri. Tetapi akhirnya siapa sahaja jangan lupa untuk buat assessment, untuk buat penilaian tentang bunuh diri. Ini memang satu bahagian yang sangat penting. Apa-apa hal pun, kalaulah ada simptom ini, terus dia ada alarm. Katakanlah saya baru 2 hari tak berapa nak boleh tidur. Mungkin sebab saya nak prepare untuk MHI ni kan. Jadi taklah teruk sangat. Jadi kalau orang tanya saya lah, katakanlah dah 2 hari saya tak dapat tidur dengan elok lah. Katakan saya risau nak masuk TV ni. Tapi kalau orang tanya saya, bangun tidur tadi rasa macam bersyukur masih hidup ke, ataupun alah kenapalah aku bangun tidur kan. Kan bagus tidur je terus. Itulah antara poin-poin pertama dipanggil passive suicidal.
Okey. Dia rasa ingin mati, belum lagi nak bunuh diri, tapi rasa ingin mati. Mati lebih baik daripada hidup. Okey. Kalau misalnya kita ada kawan yang ada perasaan macam tu, apa yang perlu kita buat ni? Sebab kadang-kadang orang ni bila dia tahu kita cakap ni kan, dah kena pasti orang tu selalu penafi tegar ni, dia kan kata tak, aku sihat, aku okey dan sebagainya. Betul. Jadi kita Okey. Bukan senang untuk kita terjah dia. Kita kata, kau sakit ni. Aku dengar Dr. Jeffrey cakap dalam TV. Dia kata kalau kau sakit, kau cakap macam ni, maknanya kau depressed. Kau depressed. Jangan paksa dia. Okey. Tetapi, be available. Okey. Kalau kita ada 1-2 kawan macam ni, kita create program. Buat WhatsApp group dengan geng-geng ni ke, walaupun tak payahlah cakap. Okey, korang semua depressed, aku nak tolong kau kan. Okey. Orang tak suka tahu untuk di baby macam tu. Betul. Okey. So kita ni jadi available aja. Macam sehari 2 hari sekali, weh kau buat apa? Apa khabar kau? Video kita tak, just be available. Okey. Nanti bila dia punya stres dia makin tinggi, dia tahu kepada siapa dia kena kontak. Okey, maksudnya kita perlu menjadi orang yang begitu sensitif dan peka kan dengan orang sekeliling kita. Bila kita nampak kawan kita seperti ada masalah, kita taklah direct cakap dengan dia nak bantu dia daripada segi emosi dan sebagainya. Cuma kita mengisi, menjadi individu yang bolehlah mengisi kekosongan diri dia itulah. Ya. Kita ada. Jadi dia kena tahu, kalau aku sangkut pun aku akan jumpa Fariha. Okey. Kalau aku sangkut aku boleh jumpa Marsilah. Macam tu. Dia yakin ada orang yang somebody for her lah. Okey. Baik. Doktor, okey. Ini kita nak kongsikan. Ini antara yang telah berjaya jugalah keluar daripada fasa kemurungan tu. Dia dah dekat tengah-tengah tu dia dah rasa macam tak boleh fikir apa dan sebagainya. Tapi bila ada, macam tadi doktor cakap, ada orang yang beri semangat, kan, yang menjadi peneman, macamnya mengisi kosongan tu, why not bangkit. Dan ini ada kes yang kita buat sedikitlah untuk berkenaan dengan mereka yang telah keluar dan berjaya keluar daripada kemurungan ini, doktor. Baik, dan juga penonton MHI, kita saksikan dulu berkisah ini, mangsa yang berjaya mengatasi kemurungan. Membuatkan saya tekanan adalah bukan tekanan lah, dia macam mental koyak lah orang panggil sebab masa itu dulu fikir okey nanti dah kerja, dapat kedai ramai kontak apa semua dapat jumpa klien, dapat jumpa ramai orang. Tiba-tiba pandemik berlaku, apa yang saya boleh buat hanyalah duduk di rumah. So, benda tu mengganggu emosi saya. Sebenarnya saya pernah baking, tapi buat untuk makan-makan biasa gini je, keluarga. Lepas tu, hari tu, esok tu, saya terus buat kek. Puding caramel chocolate cake. Lepas tu bagi family semua rasa. Lepas tu semua cakap, oh sedapnya. Lepas tu mak saya cakap, cuba jual. Mana tahu dapat sambutan. Lepas tu saya terus open order. Open order tu ramailah, dalam sehari tu dalam 19 biji gitu. Sebab saya kerja, maksudnya saya hanya boleh buat kek tu pada hari cuti je, hari weekend. So bila saya open order tu ramai yang cakap sedap. So dalam masa yang sama dia dapat orang cakap pada masa yang sama saya pun dapat hilangkan stres. Mungkin orang yang makan kek yang saya buat tu pun dapat hilangkan stres sebab makan benda sedap. Kita tengok daripada dia mengalami masalah stres, lepas tu berjumpa pula dengan hobinya memang memasak, berjaya memasak, lepas tu berjaya menjual pula keknya. Itu ada memberikan kan, ada tulang belakang memberi kegembiraan buat beliau kan. Doktor, mungkin kita boleh kesimpulannya lah berkenaan dengan kemurungan di tahap PKP ini kan. Kita dah tentu berkenaan bagaimana ada golongan-golongan tertentu yang perlu kita beri perhatian dan bagaimana kita nak sebenarnya membantu macam mana kan. Tapi sedikit sebanyak kesimpulan daripada kes ini, doktor. Baik. Seperti yang saya sebut tadi kan, semua orang ada peranannya dan bagus sebenarnya tindakan untuk
pick up satu hobi kan, ataupun satu kesukaan. Betul. Ataupun bukan hobi lama pun, buat hobi baru pula tu. Benda yang dia mungkin tak pernah cuba selama ni. Macam saya sekarang, saya tengah belajar masak. Okay. Dulu saya pandai masak air je. Kan? Just do something different lah. Sebab kita dah buat benda yang sama selama 2 tahun. Kan? 2 tahun benda yang sama in and out. Alhamdulillah, pandemik ini mengajar kita untuk jadi lebih real sebenarnya. Saya perasan yang manusia lebih real. Betul. Aku down lah. Aku rasa tak boleh lah. Kan? Dia dah mula mengaku macam tu. Kalau dulu semua orang ada dia punya macam satu mask kan. Macam fasad lah. Macam orang boleh cover-cover kan. Betul. Tapi sekarang semua orang kita nampak, susah lah sekarang kan. Sesama bangsa, across bangsa. Susah lah sekarang ni katanya. Sama-sama susah. Dan biasanya bila kita sama-sama susah, kita akan jadi lebih rapat sebenarnya. Baik, Doktor. Kan? Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini, Doktor. Jaga diri, selamat memasak menu baru. Baik, kita sama-sama lah menjadi sistem sokongan yang kuat kepada mereka yang memerlukan di kala ini kan. Betul. Pasti ini memang sangat-sangat memberi kesan yang mendalam kepada mental dan juga psikologi kita untuk dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Kan selain daripada itu, kita perlu jaga bukan saja diri kita, tapi kita juga jaga orang di sekeliling kita. Okey, esok jangan lupa kita ada topik mengenai bagaimana menyantuni warga emas ketika berdepan pandemik COVID-19. Baik, jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.